Jika terganggu pun sebenarnya kita masih boleh menyesuaikan diri dengan rawatan-rawatan yang sesuai dan berada dalam keadaan tenteram. Yes, betul. Betul. Alright. Sebabnya lagi satu yang kita nak share ni, ada individu-individu ni, alright, apabila dah mendapatkan rawatan, kita nak develop mereka ini supaya ada kemahiran macam mana how to live with symptom, how to live with depression, how to live with anxiety, panic attack whatsoever kan. Maksudnya dia dah ada skill. Kita boleh move on, kita boleh, kita produktif. Contohnya lah sebagai, di kalangan mereka yang dah ada history sejarah rawatan skizofrenia, bipolar dan sebagainya, mereka masih lagi boleh kembali bertugas, kan? Masih boleh berfungsi dan produktif. Dan produktif. Itu dia. Sebab mereka dah ada kemahiran yang mereka dah dapat dalam sesi rawatan tu. Okey, itu kan. Jadi bila kita kata seseorang itu memerlukan rawatan kesihatan mental, nak mula dari mana ataupun nak tahu ke mana destinasi yang betul ni? Yes, betul. Sebenarnya kan kita nak highlightkan kat sini, walau apa pun keadaannya, kena dapatkan rawatan. Okey. Kita dah tahu, dah kenal pasti simptom tanda gejala ni, okey. Kita boleh jumpa. Selain counsellors, kita boleh jumpa psikologi klinikal. Right? Dan kalau kita rasa macam ada hospital dekat kat situ, kemudian kita ada isu, kita boleh jumpa juga ke hospital tu. Terus saja datang ke klinik pesakit luar, kemudian kita bagi tahulah pegawai perubatan ke yang bertugas kat situ kan, kita ada simptom ni, tanda gejala macam ni, perlu ke saya dapatkan rawatan, minta saya dapatkan rawatan ke pakar ni, pakar ni macam ni dan sebagainya kan kat situ. So sekarang ada pilihan kan, ada yang nak pergi ke private, swasta kan, dan ada juga yang nak pergi ke awam, hospital awam. Kalau nak pergi ke hospital awam, kita boleh gunakan cara yang tadi tu. Pergi ke pesakit luar. Pesakit luar, kita boleh jumpa kat situ, mereka akan rujukkan ke pakar psikiatri. Tapi kalau stres serius teruk sangat, boleh pergi ke emergency pun, boleh juga kan, ke emergency. Alright. Tetapi yang kita nak nyatakan di sini, kalau dah pergi ke pesakit luar, so nanti dia akan refer ke pakar psikiatri. So nanti kat pakar psikiatri tu dia akan evaluate, dia akan nilai balik semula. So dia nak buat apa nak buat dengan pesakit ni, individu ini. So dia nak refer ke mana pula kan, sama ada nak teruskan dengan intervensi medication ataupun intervensi psikoterapi. So berjumpa dengan siapa, so mungkin dia akan salurkan patah balik macam tu ke clinical psychologist. Kalau ada counsellors yang dalam sesuai kan untuk skop dia, mungkin dia akan refer ke situ juga sebenarnya. Kalau kita pergi ke hospital private, daripada hospital private kita boleh terus saja, tak ada masalah, berjumpa dengan pakar psikiatris, clinical psychologist dan sebagainya. Tapi biasanya clinical psychologist dengan psikiatris kita mudah jumpa di private berbanding dengan hospital awam. Itu yang kita nak share lah. Ini fakta ya. Lagi satu kan, kalau daripada hospital private nak pindah ke hospital hospital awam kan, bolehlah bawa surat rujukan daripada clinical psychologist ataupun daripada psikiatris kat situ, bawa ke pesakit luar juga kan. Ataupun ke emergency, bawa dekat situ ke bahagian emergency, kat situ boleh teruskan untuk dapatkan intervensi. Itu dia lengkap maklumat yang diberikan Encik Khairul tadi. Alright. Yang seterusnya tadi ialah rawatan kita dia boleh berlaku dalam bentuk kita panggil psychotropic drug medication kan, rawatan ubatan. Ubat-ubatan boleh jadi. Alright. Yang seterusnya ialah pendekatan psikoterapi. Apakah itu psikoterapi ni ialah kita kata satu bentuk pendekatan yang dalam bentuk perhubungan di antara dua orang individu yang melibatkan terapis dengan pesakit, klien ataupun ahli keluarga mereka, pasangan dan sebagainya kan. So perhubungan tu ialah satu bentuk perhubungan yang terapeutik. So bentuk perhubungan yang terapeutik itu, maksud terapeutik ni dia macam perhubungan yang memulih, yang merawat kan. Alright. Dia boleh berlaku sebenarnya dalam kita berkomunikasi, kita bercakap dengan orang lain kan. Kalau orang lain tu menangis, kita pujuk-pujuk dia, itu terapeutik sebenarnya kan Mas. Ya, saya. Alright. Tetapi dalam bentuk psikoterapi ni macam itulah keadaannya, tetapi dia lebih structured, dia lebih tersusun, sistematik, dan profesional. Alright. So maksudnya kat situ bentuk-bentuk interaksi, komunikasi yang terapeutik itu berdasarkan kepada apa permasalahan yang berlaku di kalangan mereka yang datang untuk dapat teknik tertentu bergantung kepada permasalahan pesakit tadi. Yes, exactly. Dan
Okey, dari segi persediaan tu kan, sebenarnya rawatan tu yang penting. Okey, untuk dapatkan rawatan tu penting, dan kita perlu pupuk kesedaran untuk dapatkan rawatan tu. Kalau ada simptom dan gejalanya, kena cepat dapatkan rawatan. Okey, persediaan tu ialah macam mana kita nak prepare. Prepare kita dari segi maklumat yang kita ada. Okey, maklumat yang kita ada tu kita boleh bantu sebanyak mungkin lah. Sebabnya daripada maklumat tu dia membantu kita untuk kita design apa bentuk intervensi kita kan. Itu yang penting kat situ. Alright, lepas tu seeloknya ialah dalam keadaan yang kita rasa macam lemah, longlai, kita rasa physically dia kan, tapi dari segi mentally pun memang tak kuat mana pun, it's not that strong enough kan. Maksudnya dekat situ dia rasa terancam tu masih ada lagi. Sebab individu yang ada contohnya macam penyakit anxiety disorders kan, kegelisahan melampau, betul, dia rasa gelisah tu sebab dia rasa dia tak secure. Dia rasa terancam dengan sosial, terancam apa orang pandang, terancam apa akan jadi kalau dekat tempat orang ramai, terancam kalau apa sesak nafas ni, boleh aku ambil nafas, orang nampak ke tak. So terancam ada banyak aspek, banyak segi kat situ. So dalam keadaan seperti itu, dia kena get ready lah. Mungkin dia kena cari dapatkan maklumat dahulu. Hospital mana ni nak pergi. Untuk mengelakkan anxiety tadi ya. Betul, takut anxiety tu strike anytime kan. Takut nanti balik pula akhirnya tak pergi ya. Betul, itu isu kat situ lah. Alright, dia kena dapatkan maklumat dulu kan. Sebab kalau dah teruk sangat emergency, pergi sajalah kan ke jabatan emergency tu terus. Tak ada masalah. Okey. Cumanya sebabnya kita ada pilihan. Pilihan kita ialah kita nak dapatkan rawatan kat mana, nak ikut kos yang macam mana. Itu dia macam mana kita, yang penting sebenarnya untuk dapatkan rawatan, dan rawatan awal itu sangat penting. Dalam kita ingin sentiasa mempunyai celik kesihatan mental yang betul sebenarnya selalu. Alright. Yang keduanya ialah rawatan awal tu mudah sekiranya keadaan tu dah nampak, simptom tu dah nampak. Sebab isu kesihatan mental kan kadang simptom dia tersembunyi. So itu yang jadi sukar nak dapatkan rawatan awal. So dalam keadaan seperti itu, kita kena usaha cari bincang, dapatkan juga maklumat yang berkaitan dengan kesihatan mental ni sebenarnya. Itu baru kita boleh dapatkan rawatan awal. Dan saya nak salute lah kepada pendengar kita. Contohnya macam individu yang ada macam biasanya kanak-kanak lah kan, yang ada masalah dari segi masalah neurodevelopmental lah kita panggil, masalah perkembangan kan, masalah saraf yang berkaitan dengan perkembangan pembelajaran dan sebagainya kan. Contohnya macam ADHD, autism, Asperger. Alright, simptom kat situ dah nampak, dah jelas. Alright, so tak ada isu, tak ada masalah kan. So boleh dapatkan rawatan awal, dan rawatan awal tu sebenarnya membantu banyak membantu sebenarnya proses pemulihan. Betul, dia memulihkan, lepas tu dia mempercepatkan lagi apa kita kata mereka ini nak adapt dengan simptom. So dengan simptom tu mereka boleh berjustifikasi dan mereka tahu betul dan dekat situ mereka boleh move on. So itu yang pentingnya macam masyarakat tadi kan, dapatkan rawatan awal. So itu apa kita kata kesedaran yang mereka ada dan perlu dikembangkan kepada semua masalah yang berkaitan dengan kesihatan mental. Itu dia penting untuk kita mengetahui bahawasanya kesihatan mental jika terganggu boleh pulih dengan rawatan yang betul dan rawatan yang awal. Itu pentingnya supaya kita sentiasa berada dalam keadaan kesihatan mental yang sihat. Dan jika terganggu pun sebenarnya kita masih boleh menyesuaikan diri dengan rawatan-rawatan yang sesuai dan berada dalam keadaan tenteram. Betul. Alright. Sebabnya lagi satu yang kita nak share ni, ada individu-individu ni, alright, apabila dah mendapatkan rawatan, kita nak develop mereka ini supaya ada kemahiran macam mana how to live with symptom, how to live with depression, how to live with anxiety, panic attack whatsoever kan. Maksudnya dia dah ada skill, ada skill kat situ. So dalam aspek macam ni, mana yang penting, rawatan ke ataupun skill, kemahiran? Sebab dalam rawatan memang dia ajar tentang skill dan kemahiran. So itu yang sebenarnya kita cuba nak cetuskan. Sebab bila mereka itu I am living with diabetes actually, and I am happy, and kita boleh move on, kita boleh, kita produktif. Contohnya lah, sebagai contoh, tidak semestinya pulih, tapi sekurang-kurangnya tahu mengawal
Betul. dan Sama juga menjaga. di kalangan mereka yang dah ada history sejarah rawatan skizofrenia. Okey, bipolar dan sebagainya, mereka masih lagi boleh kembali bertugas, kan? Masih boleh berfungsi Dan produktif. dan produktif. Yes. Itu dia. Sebab mereka dah ada kemahiran yang mereka dah dapat dalam sesi rawatan tu. Okey, itu dia kefahaman ataupun kesedaran kita berkenaan dengan rawatan dalam kesihatan mental pada minggu ini. Banyak sebenarnya dapat kita peroleh menerusi perkongsian daripada Encik Khairul Azhar Idris, Fellow Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan. Kalau anda boleh kongsi-kongsikan, panjang-panjangkan juga perkongsian kita pada hari ini yang juga disiarkan menerusi Facebook IKIM FM. Kita dah sampai ke hujung, Encik Khairul. InsyaAllah ada kesempatan lain kita nak bersama lagi untuk perkongsian lebih lanjut dan banyak lagi tajuk berkaitan dengan kesedaran kesihatan mental. Saya nak ucap terima kasih.